persekitaran itulah kami dibesarkan. Itu persekitarannya. Sebab itu bila sebut nak menawarkan negara Islam, oh saya punya seronok, saya punya lah seronok. Tapi sekarang sedih. Pasal apa saya sedih? Memang itulah. Pesyarah ni kalau tidak lemah jantung, bukanlah bersyarah namanya. Selagi tak ada orang yang jatuh lemah jantung, selagi itulah saya tak berhenti. Tuan-tuan dan puan, saya nak negara Islam, tapi PAS sudah tinggalkan perjuangan menegakkan negara Islam. Pasal apa tinggal? Pasal takut dengan DAP. Pasal apa tinggalkan negara Islam? Pasal takut orang Cina tak mengundi PAS. Pasal apa tinggalkan negara Islam? Pasal kalau kekalkan negara Islam, nanti perjalanan ke Putrajaya makin kelam, makin kelam, makin kelam, makin kelam. Tuan-tuan tengok tak saya punya soal jawab dalam TV3? Yang pertama, dekat-dekat 25 tahun tak pernah masuk TV. Sekali masuk TV, tuan-tuan, saya pun tak tahu nak letakkan diri dalam TV. 25 tahun keluar dalam Bicara Rakyat TV1, tak pernah. TV1 lagi lah 30 tahun. 30 tahun sekali-sekali keluar TV. Tengok lampu punya lampu. Sekarang lagi besar lampu tu, tuan. Lagi penetrating lampu dia, lagi hebat lampu. Kita pun nampak dia suruh gitu, tak erti nak letak diri, nak bercakap pun tak erti. Itu dalam keadaan tak erti nak bercakap tu, jadi juga tu. Tapi apa yang saya nak sebut, saudara, bila PAS tidak membawa lagi konsep negara Islam ni, saya kecewa, sangat kecewa. Saya nak bagi tahu teman-teman yang saya hormati, teman-teman PAS, semuanya saya pimpin dulu, tuan-tuan. Kalau ada orang PAS kat sini, semuanya saya pimpin dulu. Jangan sebutlah seluruhnya. Daripada Bukit Naga tu, segala naga tu, sampailah tuan-tuan namakan, daripada Sepang sampai ke Sabak Berenang, saya pimpin. Usrah saya buat, mesyuarat saya pengurusikan. Tapi bila sudah tidak ada satu perjuangan bagi saya negara Islam, saya kecewa. Betul-betul saya kecewa. Sebab itu teman-teman, dan saya sangat kecewa kalau saya bacakan tuan-tuan dan perempuan ni, seorang daripada ahli parlimen PAS, ahli parlimen Kuala Selangor, tuan-tuan, orang PAS, saya bacakan statement dia tentang negara Islam ni. PAS MP Zulkifli Ahmad said there is no way for the party to establish an Islamic state in Malaysia. Ada lagi lah dia punya apa, tapi saya rasa masa tak ada untuk bantu semua. No way. Bayang tuan-tuan, PAS, pemimpin PAS, ahli parlimen PAS, dia kata no way, tak boleh. Inilah yang saya namakan parasit. Tuan-tuan tahu parasit? Apa agak-agak parasit? Yelah, pelesit pun boleh, parasit pun boleh. Inilah yang saya namakan parasit-parasit ini. Dan parasit-parasit inilah yang menghuru-harakan PAS sekarang. Oh, yang Shah Alam tu lagi huru-hara, lagi huru-hara. Tak ada benda yang saya cakap masa jadi ESCO, tak ada benda yang dia setuju. Agak dia tak setuju. Kita sama-sama dengan Jais pergi tengok DUMC, Damansara Utama Methodist Church, dia tak setuju. Saya tak tahu apa dia setuju. Macam mana tuan-tuan? Kita nak, tuan-tuan, saya nak gagal, nak saya bukan gagal. Saya pandang orang perempuan ni saya tak sedap. Pandang orang perempuan ni jadi gagap.
Saya tak mahu rumah urut. Tak setuju. Orang PAS tak setuju. Saya tak mau judi. DAP tak setuju, saya faham. PJR tak setuju, saya boleh faham. Tapi PAS tak bersetuju. I just cannot understand. Sekali-kali orang Bukit Jati nak cakap lah. Tak faham lah saya. Betul saya tak faham. Nombor 2, hal mengenai negara Islam ni tuan-tuan ni. Apa DAP kata tentang negara Islam ni? Saya nak baca kata tuan. Saya suka berfakta. Apa dia kata? We are a party of principles and leaders of principles. DAP kata. So, those leaders who say that after taking over Putrajaya, they will implement hudud and set up an Islamic state. Macam juga Dr. Zulkifli tadi. Apa dia kata? No way! Macam mana orang PAS, teman-teman saya ni? Macam mana kita nak berkawan lagi dengan orang ni? Dia tak nak langsung. Tutup pintu serapat-rapatnya. Angin tak boleh masuk, tuan-tuan. Udara tak boleh masuk. Tutup serapat-rapatnya. Hujan tak boleh tiris, air tak boleh tiris, angin tak boleh masuk. Teman-teman PAS, macam mana? Saudara boleh tidur malam ke? Saya tahu ada juga orang PAS yang makin nyenyak. Saya tak boleh. Sorry, saya tak boleh. Betul-betul terseksa batin saya. Batin tu jiwa halus. Kan? Kemudian tuan-tuan dan puan, apakah Pasing kata? Dahsyat, tuan-tuan, dia kata apa? Malaysia will only be an Islamic state over my dead body. Malaysia akan hanya menjadi negara Islam setelah mereka melangkah mayat saya dulu. Apa arti itu? Apa arti? Tak ada ruang langsung. Tak ada ruang langsung. Orang Bukit Kuda tak ada ruang langsung. Kuda pun tak ada ruang. Tak ada ruang langsung. Dalam suasana yang begitu, teman-teman PAS, adakah anda masih nak bersama dengan DAP ni? Saya 4 tahun menjadi ahli Exco. Allah. Tiap-tiap kali mesyuarat Exco, you sebut Melayu, dia tak setuju. You sebut Islam, dia tak setuju. Melayu dan Islam ni no way. Macam mana saya rasa? Saya, tuan-tuan dan puan, saya nak bagi tahu tuan-tuan dan puan, kalau saya nak kekal jadi Exco, boleh pergi mesyuarat 4 jam, duduk. Lepas tu seorang-seorang ada komputer, semua ada komputer, iPad semua ada iPad. Tengok Malaysia Kini, Malaysia Insider, tengok jualan mana, jualan lelong, tengok. Boleh, tak ada masalah. Tiap-tiap bulan tuan-tuan dan puan boleh dapat 60,000 gaji, 70,000 gaji. Kalau saya duduk dengan anak syarikat, 7-8 anak syarikat dengan badan berkanun dan sebagainya di Selangor ini, dengan imbuhan-imbuhan, macam mana pegawai wang negeri, saya sebut dalam Dewan Pegawai Wang Negeri, tuan-tuan dapat 1 tahun 6 kali anak-anak syarikat beri dia ruang untuk pergi main golf, belanja tiap-tiap kali pergi dalam 45,000 ke 48,000, 6 kali dalam 250,000 1 tahun. Naik first class, kapal terbang first class. Oh, first class. Betul, tuan-tuan. Kereta diberi, air dibayar, elektrik dibayar, telefon dibayar, telefon bimbit dibayar, telefon rumah dibayar, orang gaji dibayar, reba dibayar. Saya Exco saja yang dapat kemudahan. Kalau sakit, kita boleh pergi pusat perubatan 6 bintang di Kuala Lumpur, namanya Glen Eagles. Hanya Exco saja yang boleh pergi. Kenapa saya tak pandang benda tu? Kenapa saya lepaskan benda tu? Pasal saya tak nampaklah itu boleh menghiburkan hati saya. Sekarang saya naik, tuan-tuan, naik kapal terbang, pergi Alustar, pergi Kota Baru, naik Firefly. Kadang-kadang fly, kadang-kadang doesn't fly.
exco tuan-tuan, 2-3 kereta datang bersama-sama dengan kita, orang sambut kita. Oh, dia punya tunduk tuan-tuan, dia punya tunduk sampai mencecah lutut. Tapi itu apa artinya dalam hidup? Pada saya, apa artinya dalam hidup? Apa artinya perjuangan? So saya sanggup dipecat. Saya tak tahu kenapa saya dipecat, macam Dr. Zul mengatakan tadi. Saya tak tahu apa sebab saya dipecat. Sampai sekarang ni betul-betul saya tak tahu pasal apa saya dipecat. Pasal tak ada pertuduhan. Orang sini saya tahu, orang belah-belah Taman Seri Menekun ni, dia orang tidur pukul 9.45. Tak apa, saya refer yang Menekun. Kuantan saya tahu. Saya tahu sini ni. Oh, siapa yang jaga pasar, yang kerja kat pasar tu siapa? Jenong. Ha? Nong. Jenong. Oh, apa tak tahu lah. Apa tak tahu. Tengok Chief Anthony tu dekat Capitol tu, dia lah pengambil tiket. Tuan tak tahu agaknya. Itulah geng-geng kita tu. Allah. Dulu tuan-tuan, yelah bukanlah saya ni terror sangat, tapi yelah berkawan-kawan dengan teman-teman. Kita kawan dengan semua orang tuan-tuan. Kita kawan dengan semua orang. Oh, itu apa pula? Apa Ustaz? Tak apa. Oh, bila pula ada ceramah kat sana tu? Okey. Tuan-tuan dan puan mata sekalian. Nombor 2 tuan-tuan dan puan, saya masuk PAS kerana tawarannya. Nombor 1 Islam kerana kepimpinan ulama. Saya seronok dengan kepimpinan ulama. Pasal saya bukan ulama. Bila saya bukan ulama, saya nak dipimpin oleh ulama, nak ditunjuk oleh ulama, nak dinasihat oleh ulama, nak dipandu oleh ulama. Saya perlu sangat dalam hidup ni biar dipandu oleh ulama. Saya faham ulama itu adalah waris Nabi-Nabi. Al-ulama warasatul anbiya. Ulama waris Nabi. Saya hendak ditunjukkan oleh ulama. Pasal saya nanti menggunakan akal dalam hidup saya. Hal-hal agama takut saya guna akal. Guna akal saja tak boleh. Ulama yang dapat menterjemah Al-Quran untuk saya. Ulama datang menterjemahkan hadis untuk saya. Ulama yang akan membaca kitab-kitab muktabar untuk diterangkan kepada saya. Sebab itu parti yang ada ulama, komponen ulama namanya ialah PAS. Sekarang ni, dulu tuan-tuan puan, dulu bilangan ulama dalam jawatan kuasa PAS pusat, ulama 70%, orang macam saya yang namanya profesional ini 30%. Sekarang the reverse is true. Macam mana the reverse is true? 70% parasit, 30% ulama. Macam mana nak bawa Islam? Saya nak bagi tahu ahli PAS, orang-orang PAS, pimpinan PAS ni di kampung Kuantan ni, di Bukit Kuda ni, macam mana nak bawa Islam? Macam mana nak bawa Islam dengan parasit ini? Parasit yang gila nak pergi Putrajaya, parasit yang tunduk menjadi kuda tunggangan kepada PKA, parasit yang tunduk menjadi kuda tunggangan kepada ketua umum PKA, kepada ketua pembangkang. Yang ketiga, saya tertawan kerana melihat akhlak pimpinan-pimpinan besar PAS. Itu yang saya tertawan. Saya tengok Mursyidul Am, Datuk Nik Aziz, saya tengok rumah dia, tengok rumah Ustaz Hadi, rumah kayu, rumah papan. Sampai sekarang ni Ustaz Hadi rumah papan. Saya naik tangga rumah dia, terlungkit-lungkit, tangga terlungkit-lungkit, macam duduk papan tu. Tengok cara dia layan kita, cara dia duduk melayan kita, cara dia mempersilakan kita, cara dia makan, cara dia layan isteri, cara dia layan anak-anak. Saya sangat tertawa. Betul-betul saya sangat tertawa. Tapi sekarang ni lah tuan-tuan, akhlaknya apa ni? Putrajaya. Iya. Akhlaknya apa? Gila nak jadi menteri. Akhlaknya apa? Saya nak bagi tahu beberapa orang gila nak ambil tempat saya nak jadi exco. Hanya tak masuk tanya rambutan. Macam mana tak tahu macam mana? Macam mana? Sebab itu, saudara yang saya muliakan sekalian, ini masalah besar dalam parti.
masalah besar dalam PAS. Saya tak tahu orang-orang PAS kalau tidak mengambil tindakan macam saya sekurang-kurangnya. Tuan-tuan, masih lagi dengan DAP, masih lagi dengan PKR. Satu lagi sifat orang-orang yang namanya Parsi ini. Tuan-tuan, orang PAS bila disebutkan siapa nak jadi Perdana Menteri, orang PAS tak menamakan pimpinan PAS. Orang PAS tak menamakan pimpinan PAS. Sebut Perdana Menteri, bila Pakatan Rakyat menaruki Putrajaya, mereka mengatakan seluruhnya Anwar Ibrahim. Saya tentang mereka. Pasal apa Anwar Ibrahim? Adakah akhlaknya lebih baik daripada Ustaz Hadi? Ustaz Hadi tak guna dua pintu, pintu depan, pintu belakang, tak ada. Tak ada. Setakat yang saya tahu saya, Ustaz Hadi tak pernah main isi orang. Tak ada, memang tak ada. Ustaz Hadi tak pergi Tivoli Villa tu, tak ada. Ustaz Hadi tak pernah dipandu oleh Lala Kurapan. Tak pernah. Macam mana tuan-tuan? Saya bagi imbas-imbas ni. Tak ada. Sebab itu kita memerlukan, tuan-tuan, kita memerlukan, insya-Allah, pada saya lah, nak menyelamatkan umat, nak menyelamatkan Islam, IMR. Kita dalam jati, di jati ni, saya nak wajibkan teman-teman Kampung Kuantan, Bukit Kuda ni seluruhnya jadi ahli fikih, ahli jadi jalur T3. Apa jalur 3? IMR, Islam Melayu Raja. Saya nak tahu bagi tuan-tuan perempuan dekat sini, yang menyelamatkan kita nanti untuk anak kita, cucu kita, cicit kita. Harta tuan-tuan tak menyelamatkan mereka. Minta maaf, tuan-tuan ada 40 rumah sewa, banglo besar-besar pun tak menyelamatkan anak-anak kita. Anak-anak kita yang tak ada agama, tuan-tuan, habis dipajaknya rumah-rumah tu nanti. Betul. Oh, saya dah tengok, tuan-tuan. Saya hidup agak lebih lama daripada tuan-tuan. Saya dah tengok semua ni. Macam mana orang kaya-kaya, macam mana orang yang tak kisah anak, tak kisah isteri, tak kisah agama, mati, tuan-tuan. Ya Allah, mati teruk. Saya pernah tengok orang mati bila anaknya, isteri membisikkan kalimat namanya mentalqin. Ayah, sebut asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasul. Ditepis. Padahal bapak tu, tuan-tuan, bapak tu kena stroke, tak boleh bergerak, tangan dah bertahun-tahun tak bergerak. Tapi bila dibacakan, tuan-tuan, talqin, itu mentalqinkannya namanya, mengajar kalimah syahadah dalam keadaan yang terakhir, suasana yang terakhir, dia boleh ada kekuatan di tepisnya. Inilah mati dalam keadaan su'ul khatimah. Dia kaya, tuan-tuan, kaya, sangat kaya. Tengok rumah dia, tuan-tuan, sampai kereta, sebesar-besar rumah, tempat parking kereta tak ada lagi dalam rumah. Tinggal di luar kereta, tinggal begitu aja kereta. Macam mana? Dan ini yang kesedaran nak ditanamkan ini. Saya tak mendekat, tuan-tuan, nak menjadi kaya. Saya pun tak mendekat diri saya nak menjadi kaya. Ini bahaya ni, tuan-tuan. Mulalah dia menulis saya bukan-bukan tu. Okey. Saya tengok gaya tu pun okey lah. Saudara-saudara, Islam Melayu Raja. Pasal apa Melayu? Saya nak bagi tahu teman-teman PAS. Ada orang PAS tak suka langsung perkataan min la balik Jawa. Tak suka langsung mendengar perkataan Melayu. Tak suka langsung. Saudara, orang ni tolong baca satu kitab yang saya dah baca. Nama kitabnya Al-Muqaddimah, karangan Ibn Khaldun. Baca kitab ni. Asabiyah ada dua, asabiyah positif, asabiyah negatif. Saya ni nak buat asabiyah yang positif. Apa dia? Bantu kita, bantu orang Melayu, bantu anak-anak Melayu, bantu gadis-gadis Melayu, bantu gadis-gadis kilang Melayu, bantu anak-anak yatim Melayu, bantu orang-orang yang kehilangan suami orang Melayu, bantu orang miskin di kalangan Melayu, bantu fakir-fakir di kalangan orang Melayu, bantu mencerdikkan otak anak-anak Melayu,
bantu anak Melayu dapat skor 5A UPSR, 8A PMR, 10A1 SPM, bantu mereka. Adakah itu ditegak agama? Saya dah buka, dah puas